wal yurih dhabihatahu, dan tenangkan haiwan sembelihan itu. Ya, antara adabnya jangan diasah pisau di hadapan haiwan itu. Ya, kalau nak asah pisau jangan diasah di hadapan haiwan itu. Dia akan menimbulkan rasa takut kepada haiwan itu, trauma. Jadi kalau dalam konteks sekarang ni, contoh dalam konteks sekarang di mana kita lihat dalam menangani COVID-19 ni, antara cara yang digunakan ialah vaksinasi. Maknanya orang akan diberi vaksin yang disuntik. Jadi bila jarum suntikan itu jangan ditunjuk kepada mereka yang nak disuntik, sebab ia akan menimbulkan rasa trauma, terutamanya kepada kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Dan juga lebih-lebih lagi kalau bayi, kalau tunjuk jarum dia takut, dia akan menangis, menjerit-jerit dan sebagainya, terpaksa dipegang. Jadi jangan tunjuk, tenangkan, kalau boleh tutup mata dia, lepas tu baru suntik. Jadi dia tak nampak apa yang saya pernah lalui dahulu sewaktu di sekolah kebangsaan, sekolah rendah. Jarum itu dibakar pada penuh bangsa di hadapan pelajar-pelajar. Jadi ini menimbulkan trauma kepada sesetengah mereka, termasuklah saya. Sehingga saya jadi trauma, takut pada jarum, sehinggalah saya jangkiti penyakit COVID. Bila masuk hospital, mau tak mau terpaksa dirujuk, macam-macam lah. Jadi saya terpaksa menerimanya, dan itu pun kalau hari ni pun nak menerima suntikan pun saya jadi macam masih gemuk, walaupun tak setakut dahulu, tapi keadaannya trauma tu mesti ada. Jadi bagi saya, kalau saya lah, dua benda yang saya tak mau, yang saya pernah takuti, satu ketika dulu, dua benda. Pertama, suntikkan jarum, dan yang kedua sunat ataupun khatan. Yang kalau kata kena khatan 2 kali saya tahu, saya banyak khatan sekali, dan suntikan. Tapi suntikan ni, oleh kerana saya dah menghadapi banyak suntikan ketika di hospital, maka trauma tu semakin berkurangan. Rasa takut tu makin kurang. Tapi masih ada lagi serpihannya ataupun kesan-kesannya. Ini kerana pengalaman saya masih saya ingati perkara ini, pengalaman pahit. Jadi dalam kita nak melakukan satu, biarlah dengan cara yang baik. Kita nak disuntik pun ada adabnya, ada cara dia. Jangan sampai menimbulkan rasa gerun dan takut kepada orang yang nak disuntik. Betul juga kalau kita nak menyembelih haiwan, jangan kita asah pisau di hadapan haiwan itu. Dia akan menimbulkan rasa takut pada haiwan itu. Jadi kita asah belakang, jangan tunjuk. Tahu-tahu dah tajamnya. Jadi bila nak sembelih tu, jadi haiwan itu tidak akan rasa takut, dia akan rasa tenang. Kerana Nabi pun suruh kita tenangkan haiwan sembelihan tu, jangan bagi dia takut. Jadi ada kaedah-kaedah dia yang orang yang berpengalaman dalam bidang sembelihan lebih tahu lah. Jadi itulah pesan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Jadi apa-apa yang kita buat, biarlah ada ihsan, ada kesungguhan, ada adabnya, ada cara-caranya. Kalau guru nak menjatuhkan hukuman kepada pelajar pun, biarlah ada ihsan. Jangan ditampar muka, jangan ada penyiksaan emosi dan fizikal yang melampau. Jadi akan menimbulkan trauma kepada pelajar. Pelajar tidak akan rasa diri dia bersalah. Pelajar akan rasa diri dia trauma akibat hukuman yang keterlaluan itu. Maka pelajar ni akan rasa diri dia tersiksa, dan tujuan kita menghukum pelajar-pelajar sekolah ini tak sampai. Yang ada dalam fikiran mereka ialah trauma yang ada pada mereka. Yang trauma ini boleh menjadi igawan sepanjang hidup. Jadi Nabi berdasarkan hadis ini, Nabi SAW berpesan, berita, akan membuat sesuatu, biarlah dengan cara yang terbaik.
dan ada ihsan sesama manusia juga, sesama makhluk. Kan? Kalau kita nak bunuh tikus pun bagi racun. Jangan ditangkap tikus tu, masuk dia dalam jaring tu, kita rendam dalam air supaya dia mati, hingga dia mati. Itu menyiksa haiwan. Kan? Kalau kita bagi racun, dia makan racun, mati terus. Ya? Jadi kalau kita nak membunuh haiwan pun, biarlah dengan cara yang tidak menyiksa haiwan tersebut. Jadi inilah antara mesej yang disampaikan dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Jadi itulah dia sedikit apa yang kita boleh kongsikan dalam hadis ini, menjadi panduan dalam kehidupan kita bersama isteri, suami dan anak-anak kita, insya-Allah kehidupan yang sementara ini. Mudah-mudahan kehidupan kita akan bagi di dunia sampailah ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa sampaikan dalam kuliah ini yang terkasar bahasa, terlanjur bicara tisu mata semua dari Rasulullah Ta'ala, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah bertemu kita pada kuliah yang akan datang membicarakan hadis yang khususnya, itu hadis yang ke-18 insyaAllah izin Allah SWT. Ya, jadi ya, kita tangguhkan kuliah kita malam ini dengan tasbih al-kafarah dan surah al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد والمسلمين اللهم ارحم جميع هذه الحرمات فنبدي تفرم معصومة اللهم إن الكافرين وهو أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمة وزاز يغنى المسلمين من كلابي يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يمزل الكتاب وينجل سائر وزن من الأحزاب يهزم وصنعهم وفنهم يساس يا أرحم الراحمين وربنا زينهم وزننا فما يا أكرم الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك لك مصير اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وزبر كورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وأحسن بلدنا أما بفضلك وجودك وكرامك وكرم نبينا سيدنا محمد يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا دعانا وانسنا ولمنا ولقانا وعملنا في هذه الليلة المباركة من شر آخر بار إنك السميع العليم تؤلنا من لا تتمرهم لنا فيها اسمك ملائكتنا فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل كان بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.